dekat rapat dan familiar. Senior Encik juga, Encik Dayat antaranya. Seperti yang kata Haji Faiz tadi, anak lama juga anak lahir di Johor, anak membesar di Johor Bahru specifically. Parent Ana pun masih di Johor Bahru, di Kerambi JB. Kemudian alhamdulillah setakat ni hampir semualah ahli keluarga kami mengikuti dakwah. Dengar ke suara Ana? Jelas Syekh. Jelas insya-Allah. Jelas. Bismillah. Ana ada sedikit disclaimer kot. Asalnya Ana berbual dengan ikhwah kita Ayi Syafiq Yusof, minta berkongsi tentang apa yang kami buatlah di Kuala Lumpur, especially khususnya di Titi Wangsa. So Ana cakap dengan dia, okey boleh kongsi, tapi Ana terlepas padang. Tajuk dia jadi TOT. Sebab apa? TOT ni Ana rasa Ana bukanlah orang yang selainnya lah bercerita tentang TOT, tapi atas sebab satu perkara yang very significant ialah bila kita bertanya tentang manhaj yang terbaru yang diturunkan, bila tanya modul Rabtul Am ataupun Tajmid, kemudian kita tak ada benda tu. Bukanlah tak ada benda tu, tapi bahkan sebenarnya pada 2000-2001 yang modul pembangunan insan ada modul Rabtul Am dan ada subjek-subjek yang boleh dikatakan tu lah. So disclaimer pertama ni hopefully lah, maaf kepada penganjur, kepada expectation yang ada dalam ni. Ini bukan TOT, ini adalah perkongsian. Dan bahan yang Ana sharekan ni adalah kebanyakannya ambil rujukan-rujukan juga yang asalnya memang daripada yang kita dapatlah bahan fikrah kita. So dia bukan main source dari pusat, Ana bukanlah orang pusat. Tapi ialah seperti pandangan semula terhadap proses Tajmid Rabtul Am di wadah ikram terutamanya. Yang keduanya, Ana bukanlah rujukan masyahir ataupun ditrain sebagai penyampai, jadi muwajjih yang khusus. Jadi satu masa ketika beberapa tahun lepas kita memang ada latihan, tadrib untuk muwajjih ataupun yang penyampai. Ana bukanlah sebahagian daripada mereka. Waktu itu masih muda lagi dan sekarang masih muda lagi. So Ana ni lah ikhwah yang bekerja dan membantu dan masih meneliti perjalanan proses daripada Rabtul Am hingga Tajmid. Kemudian currently Ana yakin ramai orang, bukan setakat Ana je lah, ada benda tu, pemikiran yang sama dan bekerja benda tu. Dan hopefully akan datang kita akan berkongsi lah success story masing-masing. Dalam soal yang topik pada hari ini ialah tentang Rabtul Am dengan Tajmid khususnya. So passion Ana, mas'uliyah Ana sekarang memang sebagai, bukan sahaja sebagai timbalan pengurus ITT, tapi memang portfolio Ana adalah sebagai pengurus tarbiyah ITT. So Ana memang dalam tim Ana memang fokus dalam proses Rabtul Am dengan hingga jadi muhib lah. Dia macam sort of, Ana tak tahulah kalau Ana salah ke tak, dia macam ada missing link dalam kerja-kerja Ambang ni. So antaranya ialah yang nak difokuskan ialah tentang diberi perlihatan, dikongsi semulalah pada antum. Dan dia boleh jadi ini adalah sesi tukar pandangan pada antum. Dan kalau Ana ada salah, minta maaf dan minta kita berkongsilah benda yang misconception yang mungkin Ana akan share. So dan kedua, yang seterusnya ada ini mungkin kurang applicable. Seterusnya bukan, dia takut dia tak applicable lah pada situasi antum. Mungkin situasi yang pertamanya, case tadi yang terbaru ialah tentang lokaliti tumpu kan, tumpu belia dan sebagainya. So ada benda-benda yang kena R&D benda tu lah. Tapi insyaAllah Ana akan cuba bagi kerangka macam mana tentang Tajmid Rabtul Am ni. So kat bawah tu ada satu kotak tentang ada soalan. So Ana mengharapkan lah kalau ada sesi tukar pandangan ni, kalau ada soalan nanti Ana akan check lepas ni, tengok bahagian chat kalau ada soalan ataupun kalau ada bertanya terus bertanya. Nanti Ana akan cubalah tengok sikit. So adalah masa kita untuk tengah-tengah tu rehat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu kita, siapa kita? Hari ni yang Ana akan kongsikan ni, dia akan memberikan impak yang berbeza kepada siapakah kita pada hari ini. Kemudian Ana yakinlah yang hadir pada ni ialah bukan hanya followers semata-mata lah, bukan pemerhati, tapi sebahagian besarnya adalah penggerak dan sebahagian besarnya adalah orang yang memikirkan bagaimana nak menjalankan ini dan diteruskan oleh generasi seterusnya. Dan satu perkara yang menarik yang dikongsikan antaranya ayah Ana lah khususnya, dan murabi awal Ana ialah dia tanya kepada Ana, nak jadi apa? Nak jadi rahib ke nak jadi ulam? Bila dia berkongsi tentang hadis ulam ni.
So ini adalah dua watak yang sangat signifikan. Bila dilihatkan kembali, Rahib menghasilkan Ghulam, tapi Ghulam berjaya mentauhidkan masyarakat ketika itu, Islam ketika itulah. Dan akhirnya ia menjadi dinukilkan dalam satu hadis yang khusus. Lah untuk tarbiyah. Tapi ia kau bila berjumpa dengan masyarakat umum, ada dua benda yang rasa sifat yang mungkin kita kena pegang. Yang satu ialah prinsipal. Mungkin satu masa tu kita sekarang ni yang kita sedang bangunkan dan sedang mencari success story yang baik supaya dikongsikan bersama. Contohnya yang senior berjumpa dengan junior bersama dalam satu majlis, dan kemudian seterusnya. Dua lagi mindsetting yang mungkin nak gambarkan ialah kita sedang usaha untuk menanamkanlah biji benih pahala kita sendiri, yang hopefully ataupun kalau kita jadikan manusia ni orang masyarakat umum ni di sekeliling kita yang dekat kita ni menjadi pokok yang baik, menghasilkan buah, pahala itu pun sampai kepada kita. Dan kemudian yang kita inginkan dalam Ratul Am yang bersama dalam jemaah kita lah anasir-anasir taghyir. Itu yang kita kumpulkan menjadi superhero dalam jemaah kita. Terus sebenarnya lepas tu presentation hantar pun stop. Sekejap. Oh, okey, betul. Okey, jazakallah. Kita berhenti rupanya. Baik, nampak. Okey, sekarang dah masuk overview lah. Tadi Ana ceritakan overview. InsyaAllah perkongsian malam ni Ana akan berkongsikan tentang 4 perkara. Tapi sebelum 4 perkara ini Ana akan sebut tentang overview lah. Bagaimana kita memahami ataupun pandangan semula tentang Rabbul Am dengan tajmid itu sendiri. Ihwatu fillah yang dikasihi, dalam kalau dirujuk balik dalam risalah Muktamar Khamis, hopefully kita masih lagi lah sentiasa membaca dan merujuk-rujuk kembali dalam, tak kisahlah dalam bidang amal apa kita pun, sentiasa merujuk balik buku-buku rujukan Hasan al-Banna, ucapan-ucapannya dalam Muktamar Khamis. Antaranya ialah marhalah yang khusus pada malam ini adalah marhalah tentang marhalah diayah. Marhalah yang kita lakukan ini, kerja dakwah ini adalah marhalah diayah, iaitu marhalah propaganda. Kita menyampaikan takrif, iaitu pengenalan tentang siapa kita, apa yang kita buat dan apa yang kita harapkan dalam masyarakat. Kita boleh gunakan antara takrif pengenalan kita mungkin dalam 12 negara rahmah, itu perkara yang baik. Dan kemudian tabsyir, berita gembira dengan fikrah. Ini satu perkara yang menarik ialah one of the best selling point kita adalah tentang fikrah, how we see dalam kacamata yang sepatutnya kita nak sampaikan kepada masyarakat. Itu yang kita nak sampaikan, sebab berita gembira ni yang akan membuka manusia, akan mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia, kan. Itulah berita gembira kita nak sampaikan. Dan kemudian kita usahalah untuk menyampaikannya dalam segenap segmen masyarakat. So kita bukan hanya buat program base lah, tapi kita alhamdulillah sekarang ni the core value kita ialah result base, dan kita tengok pada masyarakat tertentu. Lagi kalau kita menggunakan data kita kan di SSFP, data driven tu lagi, kalau kita dapat manfaatkan dalam kerja Rabbul Am amal kita sangat baik. Suatu ketika Ana bawa satu, bukan sentimental, tapi ia adalah satu ketika perkara ini selalu dibuat, iaitu tulang ikan dalam halaqah. Perkara pertama,
yang mungkin pernah lalui dan tidak lalui, Ana ceritakan bahawa ini adalah one of the package yang dilakukan satu ketika dan sekarang ni masih applicable, tapi mungkin perlu R&D. Dia berjaya menghasilkan one of the success story ketika pada satu ketika dulu di IPT menghasilkan ramai-ramai ikhwan-akhwat yang mengikuti tarbiyah. Maknanya maksudnya daripada masuk ke muhib lah dan hingga sekarang masih sebagai penggerak. Dan kemudian ada beberapa persoalan kenapa jadi seketika. Antara persoalan pertama ialah tentang kita nak cari konten atau hadaf. Kadang persoalan pertama ialah kita melayani perjalanan package ni menjadi ilmiah. Tapi sebenarnya kita kena fokus kepada hadaf dan R&D kan kontennya. Kerana konten kalau kita fokus pada hadaf tu sendiri, kita fokus pada hadaf kan, objektif utama tu, so konten kita boleh pelbagaikan. So dia kalaulah benda contoh let's say package ni cycle terkena pada orang yang sama. Kalau contoh dia tak nak naik muhib, dia terkena pada sama, kena konten yang sama, dia akan jadi tepu dan dia akan jadi mundurlah semangat dia. Dan kemudian the driver itself lah, the driver itself selalunya pengalaman ini this is opinion observation yang anda kumpulkan. Selalunya tahun pertama akan jadi ramai, dapat tajmid dengan numbers yang ramai. Itu biasa berlaku. Wallah bila sunnatullah ke tak. Tapi dia biasanya akan jadi memang ramai. Tapi lepas tu ada beberapa masalah bila dia laksanakan for the sake of program. Orang yang generasi memorisi pun hanya tahu, okay kita guna package ni. Lepas tu habis cycle pertama, ulang lagi package ni. So dia jadi macam kita sebenarnya nak apa pada dia orang? Kita nak bagi bahan ke? Ataupun sebenarnya kita nak mereka ni merasai tarbiyah dan ikut kepentingan tarbiyah tu supaya melayakkan, mengikutilah tarbiyah muhib tu, bersedia untuk mengikuti tarbiyah muhib tu. So dia jadi masalah kat situ. So siapakah penggerak yang akan mewarisi ni? So kita nak kalau boleh bukan hanya kita fokus pada konten, tapi kita nak fokus pada hadaf supaya dia idealism ni kita bawa. Dan amal tu orang yang Ratul Am kita tu naik muhib dan terus boleh disantuni. Dan seterusnya tentang masa, kadang Ratul Am yang kita lalu ni terlalu lama rasa macam biar betul. Kadang-kadang kalau contoh 11 kali je boleh buat program dalam keadaan sekarang ni, especially tentang kita kata tentang PKP ni kan, kalau 11 kali boleh program, let's say Ratul Am kita 6 bulan. Dia kata macam sebenarnya 6 bulan ni kalau terisi sebenarnya kalau dengan betul terasa lama sebenarnya. Habis kalau contoh IPT belajar kalau 6 bulan tu habis satu semester, kalau di diploma sekejap je, lepas tu dia tak sempat pun dia nak merasainya lebih daripada tu. So masa tu boleh juga menjadi faktor menyebabkan orang tu rasa macam lemah, makin turun dia punya semangat ahamnya tu tarbiyah tu sendiri. Dan kemudian faktor affiliation, right now dengan kita nak affiliatekan antara syarat naik ke muhib, mendaftar di ikram, maka kita kena sampai boleh follow up mereka ni harmoni dengan kita. So affiliation tu kena kadang sampai ada satu tahap. Dulu kita biasa guna kali ni banyak guna waktu underground, tapi right now kita ada ikram, kita ada platform yang rasmi dan sebahagian besar masyarakat kita selesa dengan platform yang rasmi dan dia boleh rasa dekat. Kalau underground kadang dia dah kita rasa macam takut kena scam nanti. So affiliation is a very good factor yang rasa macam suatu ketika dulu dan kita perlukan perubahan. Dan kemudian wasilah, kita tak boleh semata-mata buat daurah je lah, sebab let's say kalau kita perkenalkan orang tu dengan daurah dan kita tak pelbagaikan wasilah, akhirnya program-program ni hanya jadi semata-mata menjadi ilmiah. Macam dia kata lah. So dia tak rasa kalau bila contoh let's say tajmid tu adalah proses untuk kita perkenalkan sebelum masuk muhib. Kata okey, ikut surah muhib nanti kita akan ada daurah, kita akan ada tu. So sebelum dia terkejut kepada masuk dalam proses tarbiyah tu, so kita kenalkan waktu ketika tajmid dengan Ratul Am ni. So wasilah kita kena pelbagai. Tadi kita boleh ambil approach rihlah dan sebagainya. So antara komen yang lain lah, tapisan tu should not be a goodbye lah kepada Ratul Am. Bahkan sebenarnya dia masih lagi dalam kategori Ratul Am yang mungkin boleh jadi dalam menyokong dan nyokong kita ataupun simpati kepada kita. Dan dia pun sama jadi dengan kita lah. So akhirnya rasa kita kena inovasi. So dalam mind setting kita, wasatiyah kita, penilaian, kita kena ada fikir balik. Kita Ana hari ni cuba menggambarkan bagaimana nak buat inovasi ni. Dan bagaimana rasanya dia boleh applicable kalau boleh dicuba pakai dan di R&D kepada antum. Yang pertama kena fikir balik tentang kitaran amal dakwah kita. Kemudian ada modul ataupun muhtawanya atau konten dia
Dan kemudian kita kena latih murabbi Ratul Am kita. Kemudian kita kena fikirkan macam mana strategi operasi dia, dan akhirnya kita kena penilaian. Faktor penilaian ni is very good lah. Rasanya kita cubalah memahirkan diri kita dalam soal penilaian supaya kita pun akan, contoh let's say ikhwah kita yang 01 pun kalau dilayan murabbi Ratul Am, dia buat penilaian, kalau dia bawa usrah 01 sendiri akan datang, dia akan tahu macam mana penilaian, bagaimana dilatih dari awal lah masa kat situ. So kalau ada soalan boleh bertanya, nak check kejap. Okay, belum ada lagi soalan. Okay. This is the big concept. Kalau boleh, antara yang nak ditekankan adalah kita ada dakwah umum, kita ada dakwah fardiyah, kita ada dakwah khusus pada bulatan yang di tengah. Yang pada kiri, bulatan kiri tu ialah kita akan ada, bila kita buat satu kumpulan manusia, inilah minta maaf. Ada request minta dibesarkan, zoom kan, boleh tak? Daripada slide sebelum ni tadi. Ada yang tak nampak. Okay, macam mana? Ke nak terus je? Terus boleh juga, tapi yang ni mungkin boleh besarkan. Boleh zoom ke macam mana? Okay, anda try zoom. Mungkin lah, okay. Macam tu, okay. Okay. Mana ikut cerita. Okay. Sorry. Cerita dia, maaf. Jazakallah. Ya. Okay, dua bulatan ni yang sangat baiklah untuk kita fahamkan kembali aktiviti kita dan siapa target kita. So kalau kita buat dakwah umum, kita akan mengkategorikan mereka ni adalah amma kita, ataupun kita buat amal am kita lah. Dan kemudian kalau kita ada dakwah fardiyah kita target orang tu. So orang tu mestilah orang berpotensi kan, kita tahu orang ni boleh ni bersama dengan kita. Potensi. So kita kategorikan dia Ratul Am dan ada aktiviti dakwah fardiyah dia. Dan kemudian kalau dakwah khusus tu, khusus maknanya kita dah ada a group of people Ratul Am kita, so maka kita tajmid. Di situ proses yang hari ni perbincangan lah, kalau boleh nak difokuskan adalah perjalanan daripada Ratul Am hingga ke tajmid, dan akhirnya proses tajmid tu membawa kepada muhim. Dan kalau dilihat di bawah ni ada tajmid dan di atas ni tajmid. So anda nak bawa satu kenapa signifikan yang kita, apa signifikan yang dikatakan apa yang kita buat tu adalah dikira tajmid. So kalau definisinya, by definisinya sebenarnya daripada amal am sampai proses dakwah khusus tu sendiri, this is tajmid. Sebab tajmid secara umumnya maksud dia ialah meramaikan. Betul kan? So meramaikan tu sendiri, kalau menjadi ahli tu pun dah part of tajmid lah. Kita cuba meramaikan dalam soal penyokong kita. Maknanya kalau siapa join at least program online kita secara umum, program umum, talk umum kita, so itu pun part of tajmid secara umum. Tapi hari ini nak memberikan fokus pada kita ialah tajmid yang kalau boleh yang kita cuba beriman ialah tajmid iaitu mengahlikan jemaah. Kerana dalam satu definisi yang good, baik juga dakwah khusus yang kita nak buat adalah kita kepada amal kita, Ratul Am kita, supaya amal itu bergabung dengan barisan dakwah. Maksudnya community tilika kita lah. Barisan dakwah ni lah, jemaah kita lah. Sedangkan Ratul Am tujuannya tidak sampai ke situ. Sebab tujuan Ratul Am hanya membuat para amal itu bersifati sahaja memberi dukungan dan memberi pembelaan sahaja. Dia boleh jadi dalam kalangan kita tak ikut pun, dia tak nak ikut tarbiyah, tapi dia sokong kita. Memang wujud manusia, kategori manusia yang macam tu. Dan sehingga kan kalau simpatisan relawan ni, this definisi yang dipakai oleh ikhwah kita di Indonesia, KS, kalau antum search pun boleh jumpa modul Ratul Am mereka. So dia kata kita ada simpati. Mereka simpati ni boleh kita kategorikan orang join program kita, dan kemudian orang yang nak jadi ahli persatuan kita untuk mungkin di IPT, ataupun kalau remaja dia dah daftar sebagai ahli Ikram Teens. Dan kemudian rela tu sendiri, rela tu dia dah start lah. Dia kata okay, dia dah rela jadi mungkin jadi sukarelawan, dia dah rela mungkin nak tolong, ataupun rela nak join, commit dengan program bersiri kita. Itu that's a good thing sebab tentang Ratul Am. Dan akhirnya mungkin Ratul Am ni berhenti saja di loyalist. Dia okay, saya nak duduk di persatuan ni saja tapi tak nak affiliate dengan Ikram dan wujud perkara tersebut. Tapi dia still loyal dengan fikrah yang kita bawa dalam platform kita sendiri.
So hopefully kita dapatlah menggarap definisi umum tentang amal am, rabtul am dan tajmid, kerana hopefully kalau kita sentiasa gabung jalinkan tentang amal am penting, rabtul am, proses rabtul am tu kita target tu penting, dan tajmid tu pun penting. Kita tidak meninggalkan satu perkara pun, sebab kalau nak buat tajmid tak buat amal am, so kita buat kat siapa sebenarnya. Even DF tu pun boleh jadi proses, kita skip saja amal am tapi dia pada rabtul am tu sendiri. It's a good question kepada kita dengan platform yang ada. Contoh di locality Tumpu, let's say, kita dah ada sebahagian kumpulan dah buat program ataupun di dalam ikram ada orang dah daftar ahli. So persoalannya siapa nak follow up rabtul am kita? Kita macam so-called macam this the missing link, yang persoalan yang mungkin sebahagian tempat ramai, rasa banyak tempat bertanya soalan yang sama, siapa yang nak follow up dia orang? Contoh dalam musrah, kalau kita tanya, okay kita ada rabtul am, dalam usrah mungkin one of the, mungkin minggu yang pertama kita bincang tentang rabtul am, minggu kedua mungkin qadaya fardi dengan qadaya dakwi, tapi dalam bincang tentang rabtul am, follow up yang macam mana kita nak buat, dan adakah semua usrah buat perkara ini? Sebab kalau ikutkan sebenarnya ada KPI untuk setiap ihwah, start daripada muhib pun berapa RA yang kena ada. Percaya kan? Pernah dengar tak benda tu? Kalau ini adalah pertama kali, so boleh bertanya pada nakibah lah. Sebenarnya kriteria dalam tarbiyah tu sendiri, berapa rabtul am yang kita kena ada, sehingga even sampai kita dah jadi ahli aktif pun, berapakah masih rabtul am tu? Bukan anak usrah, berapakah masih rabtul am tu? So anak soalan lah, let's say kalau ahli ikram, kelab ikra yang mungkin kenal, hidayah center kan, let's say ada tim rakan hidayah, siapa nak follow up mereka ni untuk ditajmid? Dan dalam ikram team mungkin sebagainya, mungkin dalam beli harmoni sendiri mungkin memfokuskan gagasan harmoni, tapi so-called kalau ada orang menyertai dan buy the idea of gagasan harmoni tu, soalnya siapa nak follow up mereka supaya lebih memahami dan mengikuti tarbiyah kita, nak jadi kita lah kan. So dia boleh jadi proses dia yang orang tu nak ikut halaqah, kita jadikan halaqah rabtul am. Boleh jadi dia hanya lalu dakwah fardiyah semata-mata, dan adakah itu cukup untuk menyertai halaqah ni? Dia isi borang lepas dah isi borang minat halaqah, there's no proses kita buat, okay cukup, rasa dia dah cukup ada syarat masuk halaqah muhib. Kerana anda rasa tidak cukup kat situ, sebab anda rasa bila masuk halaqah muhib, there's always an expectation pada kita, especially bila kita fikir tentang liqa' murabi, kenapa dia tak lagi macam okay dia nak join halaqah, tapi kenapa tiba-tiba bila dah semangat, tiba-tiba masuk halaqah muhib dia jadi macam lost, hilang, dan dia jadi possible benda tu. Banyak juga situasi berlaku. So rasa perlu ada satu fasa dipanggil incubation period. Kalau dah incubation period ni, kalau dalam komputer, kalau buat software development, dia sebelum ada startup tu dia ada incubation period dia. So dia kena buatkan something supaya dia publish kepada public, pada orang tu. So ada incubation period pada manusia-manusia ni, rabtul am ni, supaya melalui proses tajmid. Dan antara perkara yang mungkin boleh sama-sama kita rasa yakin benda ni mungkin ramai dah beriman aku rasanya. Let's say kalau kita tambah satu muhib, it's almost the same like kita tambah satu ahli ikram, which is this a part of KPI ikram sendirilah. So in general, any wadah ikram, mana-mana persatuan kita, macam mana kita tajmid, macam mana hingga masuk ke halaqah muhib. Okay, kejap nak tengok ada kalau ada soalan ke tak. Okey, seterusnya. Overview yang seterusnya, nak bawa definisi ini yang pada yang kiri ini, fasa rabtul am ni sendiri. This is definisi yang diambil daripada modul pengensan sendirilah. Pasal seseorang hari itu, rabtul am itu sendiri sebelum bergabung dengan jemaah, mungkin this is definition tambahan bila di reflect balik anda sendiri. Dan kemudian antara kita nak tahu dia rabtul am kita, dia macam minat lah kot. Kita rasa dia potensi, dia berminat, boleh join kita. Untuk seterusnya melalui proses tajmid. Dan tempoh ni antara yang questionable ataupun mungkin lah kata kita R&D kan macam mana dia fleksibel. Ayat dia fleksibel. Tapi kalaulah terlalu lama, maka
kita akan maintain lah sebagai Ratul Am, dan kita perlu fikirkan macam mana Ratul Am yang berpanjangan ini akan berlaku. Kerana di perjalanan antara tajmid hingga Ratul Am ni hingga ke muhib, antara 3 faktor yang kita fikirkan ialah satu ialah tentang konsisten mereka, boleh komit sebelum dia naik muhib, dan kemudian dia affiliation dengan ikram, dan seterusnya ada syarat-syarat naik muhib, iaitu sebenarnya syarat naik muhib senangnya dia menyukai kebaikan dan bersedia untuk ditarbiah, dan yang kedua diyakini kesejahteraannya, dan kita kena daftar di ikram. So right now bagi anda, kalau bagi sesiapa yang nak rejuvenate model tajmid dan Ratul Am, dia perlu kena back engineer, reverse engineer perkara ini supaya tajmid orang yang Ratul Am ini boleh cukup syarat-syarat dunia. So, mudah je sebenarnya. So tapi dalam persoalan hari ini, perbincangan hari ialah kita nak ada satu incubation period supaya mereka ni lebih bersedia sebelum masuk ke muhib. Persoalan lebih bersedia tu is a questionable lah, anda rasa boleh bertanya dan boleh berbincang perkara tersebut. So fasa ra'i boleh jadi lama dah. Okey, ada satu perkara yang menarik, perbincangan overview. Bila dalam muzakarah baru ni, muzakarah locality tumpu untuk ITT tahun ini dibuat pada awal tahun, ada satu cabaran kepada especially pada adik-adik ialah affiliation ikram. Saya rasa pusat belum ada buat keputusan tersebut, tapi masih lagi maintain pada kita ialah mendaftar di ikram. Tapi anda bincang sana, anda bincang sini, dan setakat ini my personal opinion dan pengurusan anda sendiri dalam tarbiyah ITT, anda rasa possible ada juga yang BA01 bukan ahli. Kerana hopefully kalaulah mereka setia ikut tarbiyah tu, perjalanan tu sendiri akan mendekatkan dia dengan ikram. Dan kalau tak nak join ikram, hopefully dia tak naik lah sampai ke muaid. Dia akan maintain sampai ke muhib. Hanya maintain satu muhib je lah. So the first foremost, idea kita ialah mesti jadi ahli biasa 01 muhib tu sendiri. Tapi jika ada situasi tertentu, mungkin diperlukan perbincangan lah dengan pihak pengurusan tarbiyah itu sendiri, possible ke tak tentang masih boleh tak applicable tentang BA01 ni, dan dia adalah satu perbincangan lah perkara ni, tapi kita maintain sebagai AB01. Okay, the first topic hari ni tentang kitaran amal dakwah. Kenapa? Sebab anda rasa kalau kita nampak overview dakwah supaya dapat sebelum masuk muhib ni, is very good, supaya dia akan mencambahkan lagi idea, mencambahkan lagi inisiatif, dia mencambahkan lagi platform-platform ehwal-ehwal kita di dalam bersama dengan masyarakat umum. Dia tak hanya duduk di surau semata-mata, tak duduk masjid, dia possible menjadi apa-apa. Dan ini adalah dua antara inisiatif yang saya rasa contoh lah nak bawa pada perbincangan hari ni. Daripada ehwal-ehwal sedang bawa, yang pertama saya rasa mungkin dah popular ni ialah tim e-sport ehwal sedang di Sepang dan sekitarnya, iaitu Perisai. Yang ini adalah dia punya kitaran dakwah mereka dari Perisai itu sendiri. This is the platform dia orang. Kemudian ada 3 fasa: engage, nurture dengan convert. Dan Ana kemudian akan menamakannya sebagai, inilah engage ni adalah amal am kita, nurture ni adalah Ratul Am ataupun proses. Mana mereka ni lah kategori Ratul Am, okey boleh terlibat program ni, dan convert ni adalah proses tajmid itu sendiri. Kemudian ada satu perkara menarik, contoh yang sesuai untuk remaja hari ini, contoh remaja hari ini, mereka ada satu panggil sedang heroes untuk adik-adik remaja. Mereka buat event pada contoh yang pada ni, dia ada level macam marhala, soal marhala, menarik lah. Dan setiap marhala tu dia ada macam ada kriteria dia, memang ada kriteria dia. Antara kriteria yang biasa dibuat ialah komitmen kehadiran itu sendiri, dan yang seterusnya yang menarik, mereka peserta ni sendiri kalau nak naik level daripada rookie ke kompeten, dia kena ada ajak orang. So remaja ajak remaja. So kita memudahkan kita dalam kerja amal am ni. Dan dia membuka possibility lebih ramai Ratul Am kita. So dan akhirnya superhero tu, level superhero remaja ni adalah orang yang antara yang the top lah. Antara top people yang remaja yang mengajak orang baru untuk join juga bersama mereka. Dan konten tu
bolehlah rujuk pada mereka ni. Tadi ahli saya ni, dia sebelum ni adalah ketua Ikram Muda Sedap, dan sekarang ini adalah Timbalan Pengerusi Ikram Muda Selangor. Rasa these two good contoh lah kalau bawakan tentang belia. Yang pertama ni adalah contoh belia, pada yang kedua ni adalah contoh remaja. Dan inilah contoh kami. Ana buat contoh kes study Ana pada hari ini adalah IPT di Titi Wangsa. Ini adalah menyibas kembali dua contoh yang tadi kepada kitaran dakwah kami. So kami ada JK kami, Amal Am yang menguruskan Engage, dan ada senarai program kami. This is the big picture supaya akhwat kalau join the platform dia tahu, oh okay, ini apa yang kita buat. Macam tu ceritanya. So, ada nurture, so, contoh kalau ahli boleh buat family day bersama. Contoh kalau Ikram ada Dr. Am kita pastikan mereka terlibat dalam kita punya family day dan program-program yang khusus macam mungkin Qiyamul Lail ataupun mungkin nak dekat Ramadan ni ada program-program bersiri kita. Dr. Am ada program khas untuk ahli kan. Dari situ start daripada Dr. Am tu. So kami ada tim JK Tajmid yang menguruskan program nurture dengan convert ni. Dan kemudian ada level-level yang anda rasa mungkin boleh kategorikan. Ini pun part of ni adalah sebagai tauzif juga. Kalau contoh let's say tauzif kita adalah sebagai mentor dalam kami ada halaqah kosong-kosong dalam persatuan ni. So kami namanya kan sebagai PY Circle, dan kemudian mentor ni boleh kita letaklah 01 kita pun dah boleh start. Rasa. So it's very good training for them, siapa yang berpotensi sebagainya. Dan kemudian aktivis ni menjadi aktivis dalam kitaran dakwah kita, dia tidak limit kepada kita saja yang join daripada muhib ke atas. Bahkan sebenarnya kosong-kosong pun boleh. Cuma macam mana kita nak menguruskan persatuan-persatuan. Mungkin Ikram tidak, dia ada marhalah kita ada scripted, tapi di persatuan-persatuan umum yang mungkin kita boleh wujudkan adalah kalau let's say sebenarnya RA kita pun boleh terlibat. Kalau RA pun terlibat sebagai part of team dalam JK kecil, dalam Ikram team contohnya, it's very good. It's a very good point, masih very good point dalam kerja dakwah kita. Ada persoalan nak cek? Ada tak ada soalan-soalan yang bertanya? Halaqah Quran. Ya, Halaqah Quran pun ada. Sebenarnya sebelum kami ada platform yang rasmi di UTM, kami menggunakan platform Halaqah Quran saja. Kalau antum tengok ada satu logo ni di bawah, mungkin logo ni. Kami mulakan dengan Perintis Quran Project is unofficial nak cakap, unofficial project. Dan sebenarnya unofficial ni kami letakkan sebab kami tak ada platform yang khusus rasmi di UniKL. So kami unofficially buat projek ni, kami cubalah cari laluan untuk promote, yang penting ada promosi, dan kemudian follow up tu penting. Follow up saya very good discussion for today lah rasa. Dan anda tak tahu sempat ke tak nak khususkan pada tentang follow up. Tapi anda ada sedikit lah mungkin latihan untuk kita. Anda tak ajaklah untuk present pada ini, tapi kita bagi let's say like 3 to 5 minutes tak awak bersama dengan Ana, boleh tak kita antum lukiskan balik kitaran dakwah ni untuk membantu kitaran dakwah ni lah. Antum memahami kitaran dakwah antum. Iaitu antaranya, antum tahu tak struktur kerja antum sebenarnya macam mana. Kemudian portfolio dia dalam struktur kerja tu. Okay, contoh let's say tim antum adalah memang untuk cari RA. Okay, that's the structure kerja. Okay, tim antum adalah untuk follow up RA ni supaya kita mungkin ada berpotensi boleh dihalaqahkan. Halaqah Ratul Am. Kemudian list out the program engagement, maknanya amal am kita, program yang mungkin hanya ahli sahaja yang boleh join, maknanya khusus Ratul Am sendiri, coordinator, and then program untuk convert. Ada tak benda tu? Kalau anda mungkin bagi masa, let's say dalam 3 minit dari sekarang pada antum, mungkin selepas ni anda akan sharekan what's the punya hasil kami lah. Silakan Pak Ikhwah. Kalau ada persoalan anda akan tengok. Wait 3 minit Anan tengokkan masa. Jazakallah Faiz.
ada persoalan tadi pasal halakah Al-Quran. Oh, Dan dia soalan ni. Akhwat Wan Baizra tanya berapa lama projek. Nah, assume pasal berapa lama kot menjalankan projek halakah tu. Okey. Ana akan sharekan kemudian. Ada perkara tersebut. Okey, baik. Topik yang seterusnya dalam model tajmid dan inisiatifnya. Meet and greet. Meet and greet ni boleh jadi macam pengenalan persatuan kita, platform kita ataupun projek kita. Saya rasa is very good dalam trend zaman sekarang adalah walaupun unofficial, kalau boleh berdaftar lagi baiklah. Membanyakkan persatuan. Alam tapi it's a very good persatuan sebab dia akan memberikan faktor kekuatan. Nampak kekuatan. Allah Alam, pernah rasa terbayang dalam cerita tentang Kiai Haji Rahmat Abdullah, kalau antum pernah ingatlah tentang video dia. Saya rasa one of the aspect things yang diharapkan, saya rasa yang pernah dengar kongsian, Allah Alam, diharapkan ikhwah tu kalau lah antum tak ada medan amal, sila create medan amal. Maksud macam diberikan kepada ahli teras rasanya. Untuk setiap ahli teras, kalau antum tak ada medan amal, sila create. Wallahu alam. Ana kena check balik benda tu. That's a good things lah tentang platform ni. Dia orang tahu ke status mereka SPLI 0102? Tak. Karena dalam platform ni Ana tak cerita 0102. Dia tak penting benda tu. Tapi bila kita bincang tentang ikhwah-ikhwah kita yang nak ditauzifkan, mungkin kita akan fikirkan macam mana capabilities mereka lah kan. Sebaik-baiknya kita tengok pada kemahiran mereka lah. Ana rasa even bawa halaqah Rabbul Am ni, the best is ana rasa lah orang yang satu semangat betul, yang kedua adalah orang-orang yang memahami, yang boleh, kalau untuk proses tajwid ni penting ialah kalau boleh mendekatkan orang tu dengan ikram tu sendiri. Let's say lah, kalau hari ni mungkin macam diharapkan untuk macam Ustaz Wah Hassan hari ni kan, bawa halaqah Rabbul Am, halaqah Quran di surau masjid. Very good, orang kata contoh yang baik lah kan. Sebab peribadi kematangan. Dah. Sudah 3 minit. Okay, bismillah. Ana sharekan this is struktur kerja kami. Struktur organisasi lah senang. Kami di TT Wangsa, kami ada 3 sebenarnya IPP yang kami target. Tapi satu di UTM kami ada platform khusus atau platform rasmi. So kami masuklah melalui platform rasmi sebab dia ada benefit-benefitnya kalau sebagai student di universiti, tadi student point kan. Di UTM KL lah khususnya, nak mention kat sini. Sebenarnya ada wakil ikhwah kita yang dilantik untuk wakil Johor. Tapi itu bincang kemudian, cerita belakang. Kemudian tapi di unit KL kami tak ada platform rasmi. So kami gabungkan ni dalam tim lokaliti tumpu IPT, iaitu JKPT itu sendirilah. Dan kami wujud 2 portfolio JK yang sebenarnya bukan nama amal lah sebenarnya. Nama dia kalau rasmi sekarang ialah JK Influencer. Nama is not important lah. Dan JK Tajmid lah for recruitment. Tapi anda nak bawa pada roh pada hari ini ialah apa KPI dia, apa yang kita nak harapkan daripada tim ni, apa yang diharapkan. Setiap yang kita buat ni mesti ada hadaf kan. Tabiat kita mesti ada, amal kita dakwah pun mesti berhadaf. Dan kita nak result dia, KPI dia. So portfolio yang let's say gambaran yang kita nak JK Amal Am tu, dia gabunglah dengan JK yang sesuai, bergabung tenaga kerjasama. That's why akhirnya kami memang kalau setiap kali program ada 2 logo yang rasmi, iaitu PY Qurani Project dengan Kelab Prentice Youth UTM. Kemudian Tajmid ada aktiviti-aktiviti dia yang kita khususkan dan dia bergabung dengan tim yang kita try lah create. Sebenarnya ada juga kami masukkan orang dalam Prentice Circle supaya dia tahu sebenarnya mungkin program base dia boleh menjiwai, tapi kalau roh yang kita nak bawa untuk Tajmid itu kita sendiri yang kena ada bersama dengan mereka untuk tanamkan agenda tersebut. So JK Tajmid bergabung tenaga dengan Prentice Circle lah, dengan Prentice Outreach untuk program dalaman dan program luaran. Tapi right now program luaran
kita stop dulu lah kan sebab PKP. Dan boleh jadi harapan dia kalaulah di peringkat kita ada banyak platform, let's say Hidayah Center, Chandra Ikram, Hidayah Center, MyCare, Belia. Tapi Ana rasa kalau persoalan siapa nak follow up ni, Ana rasa the best is we need to create a team. Ada struktur yang khusus yang memikirkan perkara ni dan aktiviti-aktiviti lah, dan memberikan a sort of authority dan pengawasan yang baik untuk ada orang mereka. So even kalau di locality tumpu pun Ana rasa applicable mana ni. Kalau kita ada halaqah Quran, kena ada orang yang menguruskan yang pembawa halaqah Quran tu sebab dia dah secara tak langsung pun jadi murabbi Ratul Am. So kena ada pengurus dia, kena ada disenaraikan siapa tenaga murabbi kita. So ada konten. Kalau kita nak buat halaqah Quran, kita kena ada buat konten. Kita ada muhtawa kita kan yang sesuai. Dan Ana akan kemudian ada di kod murabbi dia. Ana rasa these things yang kami dah start, kami ada buat di kod murabbi kami untuk fokus pada tajmid semata-mata. Dan ada beberapa murabbi memang dah participate lah, boleh sign up for this project. Dan in the future kita nak sediakan kit murabbi lah yang lebih sesuai. Kit murabbi yang hari ini Ana akan sentuh dalam pembincangan model tajmid lah yang akan dicadangkan. Untuk KPI, ini KPI yang mungkin boleh dilihat dan boleh digambarkan pada KPI mengikut masa. Kita kena ada jumlah program dan kita kena tahu berapa jumlah yang kita target ikut atas kapasiti kita. Kalau locality tumpu tu, kalau buatlah program impak berjaya, alhamdulillah. Tetapi ada tak, kalau boleh kita diusahakan, mula difikirkan, boleh tak di kalangan mereka ada Ratul Am, especially di kalangan belia, kalau bagaimana, sebab bila dihalaqahkan tu dia menjadi satu usrah. Memang secara tak langsung jadi usrah. Di situ kita nak ada murabbi tu create satu suasana mengambil berat. This is the way of our usrah. Buat kan roh dia. Dan itulah diharapkan kalau wasilah-wasilah ni diturunkan sehingga kepada peringkat Ratul Am sendiri. Kalau boleh dilakukan, kita dapat menjaga mereka. Itu yang kalau orang kata harapannya, kalau ikhwan di Mesir buat tu, kalau berlaku mihnah mereka, jiran mereka sendiri yang menyokong ataupun itu proses dia. Sebab dia kata okey, mungkin ahli halaqah ataupun mungkin halaqah kecil geng dia adalah jiran-jiran sekeliling dia. Dia dah digrupkan pun benda tu. It's very good things. Even dalam secara tak langsung terfikir, even kalau waktu PAD 14 pun sebenarnya di bawah wanita UMNO pun, wanita UMNO pun sebenarnya ada. Kalau di kampung-kampung tu dia dah jaga dah rumah-rumah ni, this is bawah kita. Sampai satu sekali kan. Maksudnya that's the thing yang projek-projek even di bawah ikhwat kita nak buat benda tu. Di bawah mungkin projek Wangi ataupun ketika di PRU ada satu projek yang khusus dijaga rumah-rumah tersebut. Inilah Ratul Am kita, kebajikan mereka. Dan akhirnya kalau boleh try tambah one day, kalau kita sebagai ikram, turun sebagai ikram, affiliatekan benda tu, kerjasama itu is very good things lah. Sebab kalau kita tahu jumlah-jumlah ni, KPI ni, kita tahulah kemudian berapa yang kita nak target dan akhirnya berapa akhirnya kita sebenarnya boleh dapatkan daftar. Ini adalah persen, bawah ni jangkaan 10 to 30% ni dah, 10% adalah jangkaan ikhwah yang anda dapat daripada asal dari pusat kot. 10 Ratul Am, the possibility is satu akan daftar ahli. Kalau kita tanya nak dapat ahli macam mana, kalau tak tahu macam kalau so-called lah, bila kita start from nothing, when we start from nothing, kita tak tahu macam mana nak tambah ahli. Boleh jadi kalau nak tambah ahli, kalau 10 Ratul Am seorang akan jadi ahli, kita usahakan kan. Kalau di Indonesia ada persen 30% Ratul Am dia diahlikan. Maknanya jadi muhib lah. KPI by time dan KPI dalam sudut jumlah program kita dilihat kepada pesertanya dan kemudian masa kita bertambah. Okay, ini topik yang seterusnya. Ada lagi 2 topik lagi. Ni topik yang kedua terakhir. Bagus juga kata terakhir ni. Tentang faktor keberjayaan. Oh maaf, Ana cerita Ana lupa nak cerita tentang faktor keberjayaan. Ini pandangan peribadi Ana
tak lama lah kenangan yang dikumpulkan ni, pengalaman yang bertanya dan belajar dengan orang. Pengalaman peribadian tentang amal am yang berjaya, faktor dia ialah mesti ada sustainable, bersiri ataupun ada some kind of ultimate aim. Kalau sustainable, anda buat ambil contoh ada satu platform rasmi, anda pernah bersama dengan Ikram Kajang, dia ada satu platform rasmi untuk tadabbur Quran. Dan dia projectkan, dan akhirnya peserta yang participate, dia willing to pay, dan akhirnya projek ni dah tak minta pun sesen kepada Ikram, bahkan ada lebih lagi duit daripada projek tersebut untuk dicyclekan balik dan akhirnya contribute to Ikram projek tersebut. It's very good project lah. Satu projek yang tadabbur Quran di bawah Ikram Kajang, kalau antum boleh check lah. Dan dia kerjasama dengan Tadabbur Center, tak silap. Kemudian tentang bersiri ni, this is very good things tentang bersiri ni. Orang nampak sebenarnya, oh kita ada niche. Niche ni ialah satu kelebihan lah, dia selling point kita kan. Kalau lah niche kita nak contoh bagi tajuk-tajuk fikrah, let's say macam mazayat ni dalam pembaharuan, ataupun mungkin kita nak book review tentang mazayat ni pun Ustaz Rizal tulis kan, bagaimana Ustaz Rizal baru tulis pandangan semula tentang mazayat ni kan. Ada tentang bersiri. Dan akhirnya ultimate aim, contoh dia ini untuk especially applicable rasa semua kot. Kalau lah kita ada platform hiking, contoh this is platform hiking. The ultimate aim untuk hiking kita, mungkin one day kita nak pergi ke Gunung Ledang. Bayangkan kita tanam pacak bendera Ikram. Wallahu alam possible kan? Menarik kan idea tu? That's the ultimate aim kan? Bendera platform kita di atau Gunung Ledang, Gunung Kinabalu lah, lagi tinggi kan? Gunung Kinabalu. It's a very good thing lah. Rasa adik-adik musliah kita pun dah pergi dah Gunung Kinabalu dan sebagainya. It's a proud moment lah for that platform dan pada kita sendiri supaya dia menjadi faktor penarik, antara faktor penarik keberjayaan dalam amal am. Kemudian untuk tajmid, anda akan bawa tentang ni. Ini memang biasa, empat ni adalah kategori yang biasa dalam kalau tentang bincang tentang modul tarbiyah. Ahdaf kita, wasilahnya mesti ada, muhtawa dan pilihan. Tadi anda bila tanya tentang halaqah Quran berapa lama, InsyaAllah anda cubalah berikan penerangan yang baiklah tentangnya. Satu ahdaf on model tajmid. Anda rasa kami the best, rasa nak cuba hidupkan balik tajuk-tajuk fikrah Islamiah yang memberi tema dia kepentingan dan konsep memperbaiki diri dan plus branding persatuan tersebut. Anda punya persatuan, kami punya persatuan adalah perintis Yus, macam anda pun sendiri presiden kat situ. So anda fikir bagaimana gabung dengan ikhwah, so this is one of the things lah. So antara ini adalah model tajmid. Anda tak cerita tentang amal am tadi ini model tajmid. Anda mention tentang convert tu, ni program convert. Perjalanan Rabbul Am kalau dikonvertkan. Anda rasa perlu ada satu talk yang khusus tentang menanam ataupun memberikan trigger kepada peserta Rabbul Am ni, Rabbul Am ni untuk rasa ada mula untuk memperbaiki diri atau sedar benda tu. Let's say macam contoh, point dia ialah tentang kitaran hidup, kitaran bodoh Ada orang kata macam adakah kita nak follow orang semata kan, kahwin-kahwin, belajar-belajar, habis tu mati macam tu. That's one of the good selling point dalam tentang fikrah Islamiah tentang tajuk tersebut dalam mukadimah ISK. Mungkin kita boleh cerita tajuk tentang variety umat sekarang kan. Keperluan kita ialah untuk bersama dengan orang baik. That's the first daurah. Dan kemudian ada juga program-program yang lain yang mungkin kita boleh cadangkan untuk pelbagaikan wasilah ni. Sebab kita nak bersediakan mereka ni bukan hanya nak tapi kita nak promote sebenarnya, kita nak have the fun, the eager tu supaya orang tu okay, saya nak ikut dan dah bersedia dan boleh kita affiliatekan dengan Ikram. Program kita mesti ada kalau boleh elemen yang sama ada penyampai dia, kita sendiri, ataupun logo kerjasama, logo bersama tu, ataupun kerjasama. Kalau ada kerjasama tu, saya ada logo bersama lah kan. Rasa perlu dalam proses tajmid ni ada affiliation. Kalau beli harmoni nak dikonvertkan kepada ahli Ikram, perlu ada affiliation dengan logo Ikram tu lah. Tapi tak ada masalah pun benda tu. Tapi kalau ada platform yang bukan Ikram, macam mana? Macam kami PY. Kami ada buat, akan tunjuk satu inisiatif kami, Mambit kami bergabung dan menariklah, insyaAllah akan share kemudian. Kemudian seterusnya, tengah-tengah tu ada halaqah kosong, ada nak
kita nak cadangkan di hujung, anda cadangkan mungkin di hujung daurah yang ada ni kalau boleh diceritakan sejarah usrah ataupun konsep usrah tu sendiri supaya dia sebelum adalah pendirian naik muhid lah. Anda rasa the most important thing ialah about flexibility tu. Point kita adalah satu ialah nak mereka ni konsisten dengan kita, konsisten ikut program kita supaya tahu dia ni boleh bersedia untuk masuk muhid. Asal ada, dia akan jadi agak intens je lah kan bila tarbiyah. Kemudian affiliation tu sendiri, kemudian kalau tak ada, jangan terlalu lama. Mana soal kata tadi berapa lama sebenarnya, bertanya dengan seorang ikhwah, berapa lama sebenarnya nak buat tajwid ni? Bagi dia 5 halaqah, 1 daurah, 1 mabit, 1 rihlah. Bila dikira 1 minggu 1 program, boleh jadi 2 bulan. 2 bulan. Dan satu lagi, satu program ni adalah ziarah tokoh, pengenalan. Coba Syafiq boleh share kot dalam pada peserta nanti. Dan kemudian akhirnya kita nak ziarah ni, kenapa kita kena ada ziarah tokoh? Kalau online boleh lah ziarah tokoh kan, macam jemputlah Ustaz Wasan, Makcik Hidayat kat sini dan ceritakan sebenarnya macam mana pembangunan kepentingan memperbaiki diri. Dan akhirnya relate tu macam mana pengalaman peribadi dari awal dulu ikut tarbiyah sampai akhirnya anda berada di sini dalam ikram. Dan why kenapa anda tak ikut ikram. Sampai macam tu sekali lah. Kalau kata let's say persoalan dia, kalau futur macam mana pun, kalau dah futur tak rasa macam pelik waktu tu, aku tak buat dulu aku memang sibuk tapi sekarang dia macam jadi lain tau perasaan tu, macam kosong. Boleh jadi kosong benda tu. So ceritalah kan bagaimana, so the very good things lah buat ni. Kalau boleh kita ada dalam halaqah Ratul Am ni ada ziarah tokoh, especially wakil JKK ke, masyayikh kita ke, even kalau lah digambarkan, ada satu contoh ni, anda skip sekejap. Dalam mabit kami contoh dalam mabit kami mungkin ada seorang ni anda ambil part on humility side supaya boleh, is a selling point kita lah. Tu namanya Abdullah Hasan. Pakcik Abdullah Hasan mantan Bendahari Ikram Kuala Lumpur, dan dia kena stroke. Dan one of the kami punya aktiviti kami lah ta'aruf. Mungkin ni adalah pertama kali mabit secara umum. Mungkin antum ada lailah imaniyah kan. So dia hanya menceritakan dia ta'aruf dia tu, sebab kalau antum dengar yang sakit stroke ni susah nak bercakap dia kan. Dia sakit stroke sampai susah bercakap lah. Gigihnya dia. Dan disampaikan anak benda tu oleh Ratul Amanah sendiri yang ikut halaqah tu, dia kata macam gigih ya pakcik dah. Sakit pun nak. Kalau anda dah mungkin kalau dia tak ta'aruf dah mungkin dia tapi kemudian masih lagi ya join kiam-kiam ni online pun join lagi. Itulah kedua kita nak. That's the humanity side yang mungkin kita tak programkan, tapi kalau boleh kita programkan benda tu, it's very good things yang boleh menarik minat mereka merasai tarbiyah tadi sebenarnya. Okay. Soalan terusnya, ada bagi pada wasilah. Kita pelbagai wasilah. So ni wasilah yang kami ambil lah. Dan adalah aktiviti-aktivitinya. Antara seri point kami lah, kami ada PY Circle. Kalau ada convention antum, kalau contoh kalau ada aktiviti, kalau ada belia harmoni, ajaklah persatuan-persatuan yang contoh buat surat rasmi kepada Kelab Iqra untuk join convention belia harmoni. Possible tak? Possible benda tu. Sebaliknya ni lah Ratul Am, kalau dah join Kelab Iqra, nak kenakan ikram, ajak sekali untuk dengar mungkin muktamar belia harmoni Johor. Let's say contoh macam tu. Kalau ada lokaliti tumpu, kalau ada halaqah Quran sendiri, okey, kita convention ke halaqah Quran yang sebesarnya satu Johor, tapi dianjurkan oleh Ikram Johor. Itu that's the good wasilah applicable yang boleh rasa dia boleh one of the cara kita untuk affiliate dengan Ikram. Mana rasa kreativiti tu kita kena kumpulkan lah success story ni. Dan seterusnya muhtawah yang apa yang kami ambil these things yang tadi kan cerita tentang branding persatuan kan. Persatuan Perintis adalah Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Dia punya idea dia adalah bawa sains dan Islam. The relation of science and Islam. So the selling point tu antara yang kami ambil lah bahan bagi Tauhid Zinani. So cerita basic of principle, science principle ni dalam soal ketauhidan, growth mindset, mungkin kami ambil muhtawah. Mungkin adik-adik Iqra ada dunia perjalanan tajmid dia. Cuba
R&D kan perkara-perkara muhtawa ni. Rasa konten ni kita perlu pelbagaikan dalam so-called untuk bukan hanya rejuvenasi tapi lebih dekat dengan tak rasa jadi macam ilmiah lah, balik-balik bahan yang sama. Tapi bahkan sebenarnya banyak lagi sumber-sumber yang lain yang boleh kita kumpulkan, boleh jadikan bahan untuk, especially untuk umum. Bahkan sahabat kita Kak Muazzis kebetulan anda dapat perkongsian, jom Mukadimah ISK tu dah banyak versi dah. Banyak versi. Kalau ada masa lain anda boleh share kalau ada versi lain dalam Mukadimah ISK mereka. Very good lah, nice juga. So perlu ada R&D muhtawa ni. So kalau muhtawa kita halaqah Quran kena ada muhtawa dia. Bukan hanya Quran je tapi mungkin kena ajar tajwid. At the same time kena ajar tadabbur ataupun mungkin tajuk-tajuk yang tertentu fikrah Islamiah kita boleh masukkan dalam muhtawa ni. Kena decide, kena ada team. Bila ada team insya-Allah kita boleh buat R&D kan muhtawa ni. And then this is the metric macam mana kita boleh lah. Okay, muhtawa ni buat dalam halaqah je. Tak semua muhtawa, tak perlulah disibukkan semua. Kalau murabi kosong-kosong nak harapkan mahir semua bahan, kita pun sebenarnya setiap bahan halah tu kebetulan tak mahir pun kalau buat ujian. Malam lah, susah nak cakap. Tapi kita bahagikan, mudahkan perjalanan dia. Mudahkan untuk orang yang penggerak-penggerak kita. So mungkin ini untuk halaqah je, ni untuk daurah saja, untuk muktamar saja. So betul dia. Mungkin aplikasi pada hari ni ialah mungkin sebahagian dari antum adalah pemikir, thinker perkara ni yang akan fikirkan balik. Dan sebahagian dari kita lah nak jalankan je, takkan nak kena buat semua benda kan? Tak kan? Ya okey lah. Kalau aku kan okey dah lalu dah ni dalam usrah 3 kul. Okey. That's a good thing lah. Kalau pernah lalu tauhizan ni, very good. Kalau tak pernah, boleh kita jadikan dia sebagai daurah semata kan, supaya semua orang boleh. Atau mungkin TOT bahan. Dan akhir sekali dalam faktor keberjayaan yang terakhir lah tentang penilaian, wajib kena ada. Saya rasa tempoh boleh jadi dalam 2-3 bulan dan cycle lah 2-3 bulan. So kalau cycle 2-3 bulan, penting muhtawa tu di R&D kan. Dan penilaian dia adalah contohnya macam ni. Contohnya mungkin dia komitmen, sebab poin kita adalah satu nak konsisten kan komitmen. So pastikan dia tahulah berapa kali dia datang join kita kan. Dan kemudian dalam sebelum penilaian naik muhib tu kena ada cerita lah concern kita. Okay, tak ada concern. Mungkin dia kalau muhib dia aktif tapi bila masuk waktu-waktu am dia aktif, ini rasa kita hanya mengulang balik apa sebelum, kalau let's say penilaian sebelum muhib naik ke muayyid dan sebagainya. So benda ni applicable dan cuba sesuaikan. Anda tak ada borang yang khusus untuk penilaian ni. Rasa tak ada. Rasa tak perlu pun. Tapi tak perlu untuk di-share. Tak perlu share. Antum boleh create antum punya versi penilaian ni, tapi dia main point pertama adalah konsisten dia. Dan kemudian isu tentang affiliation tu sendiri, dan kemudian cukup tak syarat tentang naik muhib tu sendiri, antaranya ialah jadi adik kram. So macam pembincangan tadi, kalau mungkin untuk adik-adik IPT, boleh tak, possibility tak tentang jadi bukan ahli 01, tapi sebelum naik 02 wajib, tak ada alasan, kena adik kram wajib, benda tu. So untuk memudahkan penilaian, setiap tim, especially tim tajmid, boleh cuba sediakan database supaya semua orang update. Macam SPI, kita tak ada, kalau boleh memudahkan untuk SPI halaqah untuk Rabtul Am, silakan lah. Tapi kalau antum ada database online mungkin Google Sheet pun dah cukup. Anda pun menggunakan Google Sheet je sebenarnya. Dan murabi boleh update, just update lah benda ni. Kemudian pengurus mahalah menggunakan benda ni lah untuk refer, untuk uruskan mesyuarat penilaian. Saya rasa kita nak kalau boleh seramai mungkin kan flexibility tu, tapi in the same time prinsipal kita, syadid kita tak nak sebarangan orang lah join. Takut dia akan memberatkan kita. Hopefully tak lah, tapi in the same time kalau tertapis tu bukan bermakna goodbye, bahkan RA mungkin selamanya. Ini inisiatif antara yang lain lah yang antara kami rancangkan. InsyaAllah akan datang ni paling dekat hujung minggu depan. Kami akan first buat tentang tajuk dia tentang apa, ambil point on tujuan sebagai Muslim sendiri. Kemudian nak tentang keadaan umat, Gubai Jahiliah, sejarah usrah. Ini kalau ambil contoh ni 4 bulan kan. Tu orang kata dia fleksibel. Yang penting point dia halaqah Quran tu, saya rasa 2-3 bulan pun dah okey. Tapi kalau panjang sangat, satu sekali mungkin adik IPT mungkin rasa satu semester nak tengok. Possible dia. Tapi kalau satu semester satu kali proses penilaian muhib dan dia akan mungkin terlalu lama kot.
So cubalah fikirkan bincang sama. Sebenarnya ni adalah perbincangan. Allah Alam lah. Anak tak tahu kenapa tak ada modul yang khusus dalam Rabbul Am ni untuk dalam manhaj baru. Kalau ada boleh share dengan Anak. This good things lah. Dan ada juga tajuk lain. Dia guna tajuk ijazah dan risalah tapi dia jadi becoming excellent Muslim as star student. Boleh jadi benda ni yang kita applicable untuk belia kita kan, antara kerja risalah dan sebagainya. Tapi ambil poin-poin yang penting supaya kita R&D kan kita punya content dan sesuaikan dalam keadaan semasa kita, supaya dia tak jadi tak naklah orang rasa macam Arabiknya mungkin orang takut jadi mungkin menjuvenasi kan, betul tak, menjuvenasi kita sendiri. So tajwid atas talian kerjasama, kena ada kerjasama. Saya tahu dah buat banyak benda ni, cuma sekarang tinggal applicable bagaimana nak memudahkan satu kali tu, mungkin satu kali dalam setengah tahun ataupun mungkin dalam 3 kali setahun ada ilah yang lebih umum, supaya sebab Ratul Am kita, cuba bayangkan ni Ratul Am kita yang tak pernah ikut halaqah, siapa yang follow up dia? So, kalau ada murabi yang DF, alhamdulillah, tapi dia kena ada juga prosesnya membantu ikhwah kita yang follow up tu supaya iflik dengan ikram. So kan bantu dia mungkin buat mabit, join mabit, ataupun buat pengenalan ikram sendiri, pengenalan wadah. Mungkin ada tajuk-tajuk yang khusus program bersiri kita yang mungkin boleh dijadikan tersebut. That's the thing lah. Mungkin kalau adik-adik IPT boleh buat pengenalan wadah, introduction ni. This anak ambil ada muzakarah lah atau dan sebagainya. Ada e-harmony, gathering, buatlah gathering. Atau kalau e-harmony gathering, gabung kerjasama dengan Persatuan Pelajar Umum dan sebagainya. Kalau lokaliti tumpu ataupun ikram TIS, gabung dengan ikram ataupun takkan menarik kalau adik-adik dia jumpa dengan kita kan. Kita pun kena setting lah supaya tak itulah kata humanity side tu, rasa kena diprogramkan ataupun at least dicadangkan macam mana. Just not looking on the content tapi on the humanity side, macam mana kita nak menguruskan manusia betul ni. Dan lain-lain kita mungkin sebahagian bantuan kita boleh cadangkan supaya dia lebih dekat pada kita. Sebab tajwid ni affiliate yang kita kan, kita nak rasa dia ada dengan kita kalau dapat buat hiking online dan sebagainya. Hiking online, boleh possible tak hiking online? Possible kot. Kita bincangkan lah kalau siapa yang okey. Topik yang terakhir tentang TOT halaqah Rabbul Am. Tengok je ada soalan tak? Okey. Dia orang tahu ke saya soalan tadi? Okey. Anak akan bawakan halaqah Rabbul Am bagi siapa yang applicable. Dan hopefully rasa kalaulah possible tak halaqahkan rakan-rakan hidayah ataupun halaqahkan wallahu alam. Rasa possible. Rasa memang possible. Halaqahkan MyCare, halaqahkan semua wadah-wadah ikram yang lain lah yang tak dihalaqahkan lagi. Sebab supaya dia muhim. Okey, contoh kalau halaqah kami adalah tim yang uruskan tarbiyah untuk tajwid itu sendiri. Anak sendiri mewakili tarbiyah IPT ada fikirlah benda ni. Kami gabung dengan persatuan di dalam UTM. Dan kemudian aktiviti kita kena pelbagaikan lah. Saya rasa it's not penting dalam on content wise, tapi yang penting ialah kalau content tu kalau tak penting sebenarnya content wise, tapi yang penting the trigger of biasa semangat untuk membaiki diri tu, nak membiasakan wasilah tu. Sebab kalaulah boleh dijadangkan, inilah cadangan kami, antara dilihatkan macam mana fasa Mekah tu, ketauhidan tu, rasa it's very good, kebetulan memang sangat bagus nak ambil sains Islam ni. Kami ambil Tauhid Zidani. Tauhid Zidani memang fokus pada akidah. Dia cerita konsep-konsep Islam mudah. Dan kemudian sekarang ni pun ada juga buku-buku yang tentang mind mapping tu kan, mind mapping Tauhid Zidani. Good digunakan. Alhamdulillah kami ada benda ni. So mutawan ni kami R&D. Kami cadangkan ada bahan asas, Al-Quran, hadis, tajwid, ada bahan tambahan. Dan yang penting tazkiyah tu sendiri. Untuk permulaan. This is how we work kami. Saya rasa dalam online ni kalau dibuat halaqah tak boleh lama. Kecuali kalau kita memang contoh boleh berfokus, contoh kalau nak habiskan surah Kahfi semua tu, rasa semua orang boleh fokus kalau baca surah Kahfi. Tapi kalau buat halaqah, dia banyak agenda-agenda dia. Dan agenda rasa yang paling memudahkan adalah sekurang-kurangnya ada tazkiyah pada permulaan,
ada perbincangan konten tu, dan kemudian kalaulah mereka ni adalah halaqah RA yang merupakan AJK, adapun mungkin dah memang terlibat pun jadi AJK, sukarelawan AJK kecil dan sebagainya dalam mungkin persatuan IPP, ataupun mungkin lebih Tumpui pun dia pun jadi sukarelawan, dia pun part of yang tolong menguruskan halaqah Quran contohnya di Lekui Tumpu. Anda rasa boleh bincangkan gerak kerja. So let's say yang apa yang kami share lah dalam Liqaء Murabi Rabtul Amr ini, ada kalau contoh minggu pertama kita pengisian tentang surah Al-Falaq, minggu depan cadangkan seorang daripada kalangan halaqah ni untuk recap balik apa yang bincang dalam surah tu. Kita share lah bahan yang kita ataupun yang dah share tu. So kemudian kalau ada yang berpotensi, sebenarnya dalam Rabtul Amr ni ada yang potensi mungkin jadi memang dah ada ustaz pun, memang ada dia ada sijil ustaz pun, bagi dia peluang untuk sharekan. Tapi dan kita tambahlah dalam persoalan-persoalan, kita ada objektif kan, cuba digunakan benda tersebut, cuba dikan. Ketiga yang penting kita menghadakan kepentingan tarbiyah, pentingnya konsep macam mana kita nak buat tarbiyah itu sendiri, dan wasilah-wasilah kita perkenalkan. Dan adalah strategi-strategi yang mungkin boleh digunakan lah dalam halaqah. Kalau ada masing-masing ada grup, dia yang anda cuba kumpulkan lah, yang kami dalam Liqaء Murabi kami kumpul macam mana sukses apa yang buat waktu PKP ni, halaqah waktu PKP ni. Antaranya mungkin dakwah Fajah ialah mungkin video call, penting video call, kenal nampak muka. Kalau join program online, lepas tu tak nampak muka orang sebelah sana, itu normal. Tapi kalau kita dah tahu dia Rabtul Am kita dah target dia bagi borang feedback, dia nak join kita, penting kita first and foremost perkenalkan diri, video call. Okey. Kemudian kalau ada tu buat iftar. Kalau buat iftar usrah, buat halaqah, buat online lah, buatlah online waktu makan. Okey, share waktu makan. Okey, kalau ada siapa nak share, okey hari ni masak macam ni. Oh, bagusnya, nanti mungkin dia akan jadi meriah benda tu. Benda tu yang sebenarnya kita tak even usrah kita pun boleh buat benda ni kan. Kemudian ziarah toko yang tadi Anda mention tadi, ajak yang pakcik-pakcik. Kalau Ustaz Wan nak cadangkan pakcik lain pun is very good. This the peluang untuk pakcik-pakcik lain pun ditonjolkan juga kan, macam-macam yang lain untuk ditonjolkan. This the good peluang affiliation ikram tu. Adik-adik dia, kita, anak perlu bersama dengan bergabung. Itu ialah satu jemaah kan. Riadah. Tadi contoh hiking online kan. Kebetulan barunya di-share dalam Liqaء Murabi. Running. Oh, semua tunjuk running masing-masing. Satu-satu. Ada juga tunjuk video call ketika dia tengah hiking bukit. So waktu tengah hiking bukit, ada mungkin ada lain, oh okey hari ni tengah buatlah aktiviti kan tu dalam halaqah. Tak semestinya halaqah tu sebenarnya perbincangan kan. Tapi yang penting dia ada rasa kebersamaan tu. Kita this the promotion, pengenalan kan, proses incubation. This just not about the content, tapi kita nak rasa dia dekat dengan kita bersama orang baik, dan kemudian ada pertalian tu, Rabtul Am tu semakin ketat kita nak buat. Dan kemudian adalah kalau sempat sertai program memang datang dari persatuan, okey kita cubalah sesuaikan dengan keadaan persatuan pelajar kita. Kalau memang dah ada. Kemudian perkenalkan wadah-wadah ikram, join program kalau ada program besar yang umum. Kalau AGM ada, kalau AGM ikram ada satu topik yang mungkin semua orang boleh dengar, buat satu sesi, khususkan satu YouTube live je untuk just perkongsian tu kan. It's very good. Dan kemudian just untuk dekatkan wadah ikram lah. Dan bukan hanya join tentang persatuan tu je, tapi kenalkan lah, okey kita boleh, siapa ada masa join lah program ni, ada sukarelawan, siapa nak bagi bantuan boleh dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Qiyamul Lail. Ini Qiyamul Lail yang kita ada, pelbagai wasilah tu lah. Ada buat Qiyamul Lail, kerjasama, bertukar-tukar nakib kalau dah terlalu lama sangat. Sama je lah macam kita, peringkat kita. Kemudian usrah gabungan, dan akhir sekali, saya rasa yang menarik lah, saya rasa naik peringkat awal ketika nak sampai kat KL ni bahawa usrah halaqah Rabtul Am ni ialah nak DF, tapi keadaan kita suka nak dekat dengan diorang, dan bila suka dekat dengan diorang susah nak qadaya, betul tak? Dan antara yang really dah selalu dijalankan ialah minta di hujung halaqah tu apa yang kita nak sama-sama doakan saudara kita. Ketika itulah seorang-seorang cerita sebenarnya kesusahan mereka. Oh macam ni. Kita kena trigger. This is the things yang rasa kalau baca dalam buku Abbas Aziz sebagai benda itu hati tu kan, dia creativity, the end point is creativity dalam peringkat
tajmid dengan Ratul Am ni. Kemudian doa tanya okey yang ni boleh buat macam ni dan sebagainya. So kalau hopefully di akhir tu dia akan rasa oh insya-Allah. So lepas tu kita doakan. Kita ulang balik sebagai murabi tu, kita ulang balik setiap apa yang minta dihajatkan supaya benda tu boleh kita doakan lah. Kemudian rancangan program PY Circle adalah mentoring. Kalau daurah macam mana? So fikirkanlah macam rancangan belajar, kalau ada rancangan belajar takkan tak boleh buat rancangan halakah kan? Even kalau bawa halakah muhib dan kat tu kena ada rancangan belajar dia sendiri macam mana kita buat. Dan kalau benda ni kita baru kena ada buat. Tapi kalau yang dah veteran rasa tu akan merasailah. So dia senang okey lepas ni buat apa senang macam ni tak tahu dah. Okay, ini yang sama tadi, kena ada TOT. Kena ada TOT. Rasa benda ni tips yang kalau yang especially murabi baru ataupun setiap kali semester baru ataupun cycle baru, rasa dicadangkan setiap cycle baru kena ada TOT benda ni. Okay. Dan setiap kali LM, share the success story. Macam mana strategi untuk mendekatkan dia dengan kita, program dengan kita. Okay, bismillah. Wasilah kepada bahan. Ini adalah macam manalah kami target dalam mungkin 5-6 halaqah. Anan macam nak review balik benda ni supaya tak nak jadi 4 bulan. Mungkin nak jadikan jadi lebih memudahkan cycle ni. Dan JV lah. Kalau Anan rasa mudah ayat dia lah, kalau tajmid ni ialah ke JV ni ikram. Persatuan tu dengan ikram, persatuan tu dengan Belia Harmoni, mungkin lokaliti tumpu dengan ikram. Kalau kita ada platform lain nama di lokaliti tumpu kita dengan ikram. Kalau datang sebagai ikram is very good. Directly kalau dah join boleh halaqah, possible je. Rasa tapi kena ada incubation period, supaya mereka lebih bersedia sebelum masuk muhib dan dia lebih dekat macam ni suasana bi'ah kita. Kita nak macam tu. Dan kemudian pelbagaikanlah wasilah cadangan program tu dan diulang lah. Rasa dan rasa on point dalam penilaian ni halaqah ni seperti mana tadi share dalam tadi model tajmid tu, ada good things lah kalau kita buat profiling RA. Sebab pernah kita biasa dengar ikhwah kita bertanya, bahan ni dah pernah lalu dah. Kan? Sebab mungkin mistake kita kalau dinaikkan muhib, mungkin dia tak tahu pun sebenarnya apa yang orang lain buat. Sebab rasa profiling penting tau. Rasa kita kena, ikhwah kita kena budayakan balik ada file An-Usrah. Ini file Ratul Am kita lah. Sebab kalau ada dari file Ratul Am sampai ke hujung dia, tarbiyah dia, it's very penting bila dipasing benda ni. Sebab kadang-kadang kita tak boleh bergantung sepenuhnya dalam SPI kan. Sebab kena ada profiling RA. Kena sama the things kita buat dalam SPI, isikan maklumat peribadi, nota DF. Nota DF dia mungkin okey dia ada tengah nak intern dan sebagainya untuk adik-adik ni. Dan bahan yang dilalui. Saya rasa the things lah dalam profiling RA. Bahan yang dah dilalui dan mungkin tambahan yang lain lah kot. Prestasi hari ini saya rasa this just a good measurement lah kot macam mana nak buat. Okay. Alhamdulillah untuk rumusan Ana menceritakan tentang big picture tentang kitaran dakwah tu. Ana rasa mulakan the big picture is very good thing. Ana rasa even kalau sesiapa yang peserta yang pernah join MKI pun the first things topik yang dibincangkan ialah memahami big picture yang sebenarnya satu perkara. So big picture kita dalam pembincangan hari ini, Ana rasa tentang kitaran dakwah tu, there's always need to associate amal am tu sehingga tajmid. Dan boleh jadi program yang kita buat untuk program Ratul Am, join sekali digabungkan, ikutlah join sekali dengan orang umum macam tu. Kalau buat family day kan, tak saja family day untuk ahli ikram je kan. Kita family day kita ajar juga orang ramai kan buat jemputan kepada siapa-siapa yang nak join. Online kan kita buat, okey silakan. Gema ada buat family day online. Ada menarik benda ni dengar. Cuba tanya, barunya dengar Gema Pusat buat kan. Buat family day online. Wow, menarik benda tu masa. Dan this is applicable, one of the things yang applicable dalam tentang proses Ratul Am tajwid ni. Kemudian memahami konsep dan mengatasi program engagement, nurture dengan convert. Rasa Ana bagi je pada antum, tak sempat buat nak buat sesi pembincangan. Apa yang kita dah tahu tentang engagement kita, program engagement kita, program amal am kita, maksudnya apa yang program untuk Ratul Am kita je terlibat dan apa yang program tajmid yang kita dah buat ataupun rasanya nak boleh kita
possible buat. Dan mungkin TOT ringkas tentang Halaqah RA, hopefully aim kita adalah kalaulah kita buat branding modul sesuai dengan kita, kan, persatuan tu, dia mesti selari still balik dengan pada ikram tu sendirilah. Sebab in the end, kerja dakwah kita nak dalam proses tajmid dengan Rabbul Alamin adalah naik ke muhib. InsyaAllah kalau naik ke muhib, tambahlah satu ID ikram. Kan? So, proses tu lah kena still the thinking tu, the roh tu kita pegang. Hopefully perkara itulah. So, inilah perkongsian pada hari ini. Okay. Sedikit rengan je lah ngomong alam. Doakanlah, bukanlah ikhwah yang hanya bercakap saja seperti itu. Okay. Nak tengok kalau ada soalan. Mungkin ada soalan. Tidak ada lagi. Anda dah sharekan slide dengan Ayi Syafiq. Okay. Ada soalan? Anda buka untuk sesi soalan. Maaf kalau agak kering. Saya tak ada based on ayat-ayat Quran sebab anda masih lagi itulah rujukan-rujukan tu, kita boleh perbaikilah benda tu. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Nak tanya. Yes. Assalamualaikum. Okay, Kamarudin. Macam mana antum design daripada, contohnya adakah ada satu relation daripada amal am sampai ke RA, ataupun amal am tu macam berasingan, program tajmid tu berasingan. Tu macam mana antum compromise each other lah? Okay. Satu, bila kita compromise tu, macam mana cakap? Rasa tajmid yang perbincangan hari ini ialah tajmid supaya kita nak naikkan Rabbul Am tu supaya muhib. So apa yang kami compromise kalau dalam persatuan tersebut kena masing-masing present lah kot. Okay, Ana punya persatuan, kita punya persatuan PY, kami dah ada branding tu kan. Let's say macam branding PY tu adalah sains Islam. Dia related satu, sains Islam mungkin jauhnya pergi, dia boleh jadi tentang kesihatan mental. So program kesihatan mental tu, kalau kita psycho-spiritual, dia tak suka pseudoscience kan. Itu sama konsep yang dalam sains Islam kita berpegang pada sains tu sendirilah, the method yang betul. So program yang Ahmad Am buat, dia related tu lah, program kesihatan mental. Dia buat program kesihatan mental Jumaat ni. So bila compromise, kata perbincangan dia ialah apa yang bila dia buat program Amal Am, mesti ada orang feedback bertanya nak tak join kita. Saya rasa that's the things yang satu yang menghubungkan peserta umum ni dengan kita lah. Kemudian kalau anda buat program pengenalan kelab, kita kena ada database yang pernah join kita. Maknanya database program-program yang siapa yang join program umum ni lah. So siapa yang database kami akan ajak pergi program pengenalan kelab. So dalam tu lah ada aktiviti yang mungkin biasa buat kan, quiz kahut ke apa benda, satu sesi pengenalan kelab, benda yang kami buat. Tanya lagi, nak join tak kita? So dia macam tadi kata, Amal Am mesti ada mutabaah. Mutabaah dia, kita kena bagi KPI kepada tim program umum ni, berapa banyak RA yang potential RA yang kita boleh maknanya sebelum jadi RA tu ada tak orang tu yang mungkin berminat. So contoh dapat kalau 100 orang join program, program 100 orang join, kemudian dia ada orang mungkin possibility like 20% ke sebagainya, dia akan join lah. Berminat, dia akan orang feedback, dia akan kata berminat tak berminat. Tu anda tunjuk dalam gambar tu. Sebenarnya pada lepas kami buat program dalam 50 orang, yang kami dapat hasil yang berminat nak join setelah program bersiri dan program halaqah Quran kita, kami dalam 20 orang. So 20 ke 30 is good percentage lah. Itulah kompromis kami lah. Ada Amal Am, mutabaah dia to relate kepada tim tajmid untuk follow up. Dia bincang lagi kot lah. Kalau program liberal ke 01, pernah percaya ada isu transition tak dari kelab liberal ke tarbiyah? That's the things lah rasa.
Ana berminat berbincang tentang program yang persatu yang non-Islamic based untuk ditarbiahkan pembincangan tu. Tapi Ana belum ada substantial result lah untuk share pada antum tersebut. Tapi ikut pengalaman sendiri, yang pertama, kalau program kelab hiking contoh, Ana ambil contoh program kelab hiking. Dalam kelab hiking, possible tak kita bagi pengisian? Yang saya ringkas. 15 minit mungkin? Ataupun lepas badminton lah, contoh main badminton, rehlah, sukan badminton masing-masing kan. Ada tak masa tu share perkongsian tu? Sebab rasa benda ni yang rasa macam the missing link, yang rasa macam kita terbiasa kita target lah orang-orang yang mungkin dekat pada Islamik, betul. Tapi kita right now, teramai lagi yang dalam kategori yang soal set masyarakat yang dalam liberal ni nak ke 01. Dan kalau yang lalu model tajmid yang nak cadangkan ni tak ada. Tapi tuan kata macam mana cakap, dia tajuk tu kena rejuvenate lah. Kena R&D kan konten kita. Kalau mukadimah ISK, kalau nak buat, R&D kan konten dia supaya lebih umum dapat join. Yang penting kita dapat sampaikan the message tu dalam aktiviti program tu. Maksudnya program liberal, everything is possible untuk tanamkan sort of message Islamik tu. Dan kalau boleh dihalafahkan, rasa halafah ni dia konsep umum sebenarnya. Kalau nak kata wanita UMNO pun possible, dia ada create a group of people, geng wanita kampung tu. Itu pun dah boleh kita, Ana personal opinion atas itu halakah haratul am dia. Dia berjaya convincekan orang, influence. Right now, how kita nak groupkan these people daripada program liberal ke 01. Ada group of people yang join program liberal ke 01. Dia isu transition tak dari kelab liberal ke tarbiyah. Ada isu, ada cabaran dia. Semua ada cabaran dia lah. Ada soalan lain tak? Okey, apa ni nak tanya, macam mana antum di PY, antum kira sebagai AJK dan pelaksana lah. Bagaimana apa ni bantuan daripada tak pasti JKPM ke apa term dia yang dekat sana? Bagaimana peranan itu dimainkan? Orang apa ni? Siapa yang hantar IPT siapa? Ana sekali tim dalam tim IPT tu. Ana kebetulan ana presiden PY, ana kebetulan ana sendiri pun adalah dalam tim IPT tu. Dia pelaksana dan perancang sekali ya terus. Betul lah kata. Persoalan dia ialah kadang kita kekurangan driver tu lah kan. Orang-orang tu yang boleh bawa. Tu yang penting kalau dapat lead the team, bawa benda tu bagus. Tapi kalau anda kata tunjuk dalam yang pembincangan ni, slide macam mana kita mau bergerak, ini je jawapan kami. Tahu tak? Inilah kami. Apa yang kami dirancangkan dalam kelab, Ana lebih tekankan kalau boleh kelab ni disibukkan dengan amal am. Program umum. Sebab banyak things can happen. And then proses yang kita kena jaga ataupun tim yang kena jaga tu adalah tim tajmid yang dimasukkan, yang boleh difikirkan dan akhirnya dijadikan program official di dalam persatuan tu. Dan kami officialkan one of the JK tu adalah nama dia PY Circle. Kami buat. Ataupun kalau mungkin nama JK lain mungkin Human Development ke, Pembangunan Insan ke kan. Create the portfolio yang khusus supaya boleh ditajmidkan. Dalam tu lah program tajmid dilaksanakan. Okay, faham. Jazakallah khair. Ya. Ada soalan lain? Kalau penerangan tadi mungkin kurang, boleh bertanya lagi, teruskan lah. Macam mana?
Tak ada persoalan nampaknya. Kalau tak salah, last disclaimer pun boleh buat di akhir kan. Macam sahabat kita pun kalau buat artikel media pun hujung tu ada disclaimer dia kan. Kenapa ada disclaimer hujung lah. Yang pertama tadi balik, ulang balik disclaimer yang asal. Saya rasa this is not fix punya method lah dalam soal perbincangan Rabatul Am ke Muhit. Tapi roh yang kita nak pegang ialah how the process Rabatul Am tu, di mana orang yang dah bersama dengan kita sama ni nak di-convertkan menjadi muhib dan Ana lebih triggered tu bincangkan perkara itulah. Kemudian seterusnya membudayakan halaqah, bukan hanya halaqah dalam bentuk Islamic Quran je, tapi a group of people, membudayakan grouping supaya kita lead the team, influence the team, dan akhirnya team kumpulan tersebut, geng tersebut dalam perbincangan Rabatul Am ni dapat diterjemahkan dalam proses conversion tu sendiri. Dan yang ketiga dan yang last sekali lah, Ana mohon lah, Ana rasa Ana masih lagi nak mengumpulkan lah success story project macam yang Ikhwan sedang buat. Kalau antum ada, this is the good things lah yang kita boleh gabung jalinkan, harmonikan proses ni. Proses Rabatul Am hingga ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik. Baguslah awak punya, baguslah pada makcik macam baguslah untuk ni idea untuk budak-budak muda kan. Dan macam makcik ni macam ada rasa sedikit apa ada macam apa nak cakap ragu-ragu ke apa gitu macam makcik sekarang ni baru je dapat 01 kan. Bawa 01 tapi yang ahli kita ni orang pencen tau. Orang yang pencen. Tu macam makcik pun skeptikal macam mana nak bawa dia orang ni kan. Macam mana nak macam tak apa tauzif kan. Macam tak tauzifkan macam yang sedangkan kita pun lepas tu mula ni dah zaman PKP kan. Tak pernah jumpa lagi kan. Jadi ukhuwah pun tak rapat kan. Lepas tu makcik pun tak pandai nak present kalau masa online kan. Macam hambar je rasanya kita rasa kan. Sama Cik Ana. Tak boleh lah buat macam ni kan. Boleh buat ni kan. Macam mana nak jadikan dia orang ni, tapi dia orang ni memang orang yang good Muslim lah, good Muslim kan. Dah lah suami dia orang tak ikut kita, tapi yang 01 makcik ni semua dah masuk ahli ikram lah, dah jadi ahli ikram kan. Tapi macam mana nak ni, tak ada apa kata macam makcik tak ada macam rasa macam ada harapan ke macam tu, ada harapan tu ke dia orang nak 01, 02 nak masuk 02 gitu kan. Okey Cik. Tapi makcik ada satu lagi RA. Satu itu dah dekat 2 tahun tapi dia macam selesa apa jadi RA je kan. Macam ada buat tafsir lah dalam 2 minggu sekali kan. Tapi dalam beberapa bulan lagi tu memang tak ada lah kan. Tapi dalam apa aktif dalam grup tu. Barulah 2-3 bulan ni kita buat online tafsir tu kan. Itulah adalah dalam 13 orang, 10 hingga 13 orang kan. Yang tu memang dalam mana makcik punya yang 01 tu dia pergilah halakah ni jadi makcik buat selang-seli 01. Dia orang ada usrah 01 tapi masa halakah tu 01 ni tak adalah usrah 01 tapi ada halakah kan. Tapi dia orang pergilah kan. Tapi itulah masa halakah ni pun ialah orang pencen kan. Ada jaga cucu lah, tak datang kan. Lepas tu nak buat malam ada yang mengantuk. Itulah. Nak buat siang ada yang bekerja, ada di rumah yang masih bekerja kan. Tu macam tak komit lah, tak komit sangat. Apa nama pada usrah ni kan. Jadi kita rasa macam stres jugalah. Macam mana nak nak tingkatkan dia orang kan. Okey. Jazakallah Cik. Ada lagi Cik? Itulah macam
Macam mana makcik fikir macam mana makcik ni nak apa, nak pandaikan lah macam mana nak buat presentation kan. Ana rasa bila bawa usrah ni, selain daripada perbincangan bahan, nak penyampaian bahan, ana rasa it's very good things lah bila kita nasi ikram kan moto kita ialah ukhuwah teras kegemilangan kan. Ana rasa this applicable strategi yang ana mention bukan hanya pada Rafiul Am, tapi even Muhib dengan kita pun sendiri, even di peringkat usrah ana sendiri pun cuba buat benda ni. Maknanya beredah bersama, mengetih. Pernah sekali tu kami mengetih kan 2 orang je kan, barunya kan mengetih 2 orang je kan, boleh dalam satu kedai. So sebelum usrah tu kami mengetih ikut kawasan jadinya. Beberapa tempat yang dekat mengetih sama-sama dan online, sama-sama duduk sebelah-sebelah. Kalau berjiran tu gila ziarah halaqah berjiran juga. Mengetih online. Bukan mengetih online tapi duduk bergrup berdua. Faham tak? Oh. Contoh menarik lah. Ana rasa this is strategi yang ana rasa macam tadi yang kata tentang dulu pernah kita Syadid hanya metod ni lah kita lalu, contoh ISK dan sebagainya, tapi humanity side ana rasa macam program yang nak kata macam sesi ta'aruf, ikhwah yang mengenalkan macam contoh ziarah toko, mengenalkan makcik macam mana pengalaman makcik kepada adik-adik ni. That's the things yang ana rasa yang menguatkan ukhuwah kita. Even projek projek usrah tu macam contoh macam ana ada satu lagi slide yang kalau tentang bincangan makcik tu tentang tauzif. Dia bincangan tentang tapi mula-mula yang pertama ni lah, ana rasa kalau untuk merapatkan balik dengan usrah makcik just for the sake of relationship, satu, secara online, ni aktiviti yang applicable to online. Antaranya 1, 2, iftar usrah ataupun makan bersama. Ada sekali tu ada akhwat usrah 02, Muaid buat, dia makan bersama, lepas tu dia berbual. Share lah masing-masing. Cuma minta lah keluarga tu satu masa kan kita masing-masing semua kena makan, tapi makan bersama, video call waktu makan. Menarik lah, semata-mata for the sake of qadaya tu sendiri. Itulah tentang ukhuwah. Perbincangan yang ini pun saya rasa strategi yang kena cuba dibuat dalam event di peringkat Rafiul Am pun. Tapi kalau tentang satu lagi, minta izin ada satu lagi slide yang tentang saran amal. Rasa bila makcik cakap tadi tentang tauzif ataupun tanfis, tauzif. Apa tauzif? Tauzif ni ialah kita nak memberi amal supaya dia boleh beramal, beri projek supaya dia boleh beramal. Memberikan tanggungjawab pengalihan kerja tu. Tapi dia orang ni komit lah kalau untuk infak tu, dia boleh lah buat tabung usrah ke ataupun baru ni grup makcik ada nak sponsor anak yatim, dia orang memang komit lah, boleh komit untuk setahun tu kan. Buat macam tu memang boleh lah kan, tapi nak untuk dia orang jadi macam kita tak ada apa kata, macam skeptical lah, dia orang ni boleh nekat lah macam makcik sendiri, makcik rasa nak bawa ke mana dia orang ni kan, macam dah lah pencen kan, macam just untuk jadi macam maintenance je lah, makcik rasa macam boleh buat maintenance je. Itu pun satu option juga cik, betul, itu pun satu option juga, maintain mungkin Muhib 01 yang lama ataupun sebagainya. Tapi kalau lah tadi makcik macam ada hasrat, macam contoh kata macam nak mengkokan dia orang kan, ini anak tadi makcik kata tentang tauzif tu, pemberian tanggungjawab, pengagihan kerja, iaitu kita harap contoh dia pun boleh mewarisi halaqah yang kosong-kosong kita bawa. Kan macam makcik kata tadi, makcik ada halaqah kosong-kosong ya, betul? Ada kosong, RA lah. RA lah, betul, RA kita. So ajaklah yang berpotensi daripada Muhib makcik bersama jadi murabi macam tu. Bagus lah. Dah fikirlah nak suruh dia orang, at least mula nak suruh jadi sekretari lah gitu kan. Lepas tu kalau kebetulan contoh nak wallahualam nauzubillah makcik tak dapat nak join halaqah Quran hari tu, jangan batalkan, minta yang dia tolong leadkan. Betul juga. Tengok macam mana.
So, cuma skeptikal je lah macam mana. Tak tahulah macam nak ada macam makcik skeptikal lah, boleh ke naik 02, 03? Boleh makcik, insyaAllah ada harapan. Dah tua-tua macam makcik lah kan waktu pencen. Yang ada RA makcik tu, dia doktor tau, dia bekas lecturer. Bila apa nama, dia selesa je dengan halaqah Quran, tapi dia tak nak jadi ahli ikram pun bila dia ajak jadi ahli ikram kan. Dia kata dia dah penat dah mengajar, belajar. Dia dah penat jadi pensyarah kata dia. Dia nak dengar je sekarang ni kata dia kan. Tapi ada juga seorang anak pernah bersama Kak Ikram Rajang, pernah sampai ada seorang datin, senior datin, masih terlibat sebagai rakan hidayah. Tapi dia maknanya macam mungkin kena macam mana lah di peringkat Ratul Am ni, kita nak kena pick out the interest yang menyebabkan dia boleh join pada muhim ni. Ialah nak tahu kat mana, mungkin rasa taklah orang tu hanya semata-mata nak ikut halaqah Quran dia semata, wallahu alam. Mungkin ya, mungkin juga dia ada juga mungkin kita boleh trigger kata macam okay, mungkin minat tolong Islamkan orang. Itu nak kata kita kena cuba selamanya. Kalau makcik lah nak kibah wallahu alam selamanya Ratul Am ni kan, PIC untuk Ratul Am halaqah ni, then macam-macam cara lah makcik cuba, dan akhirnya yang untungnya makcik, sebab makcik dah cuba macam-macam perkara dan makcik ada banyak pengalaman, dan pengalaman tu insya-Allah kalau diziarahkan tokoh kepada makcik, itulah pengalaman yang makcik akan turunkan kepada kami. Ya Allah, insya-Allah. InsyaAllah lah macam risau je lah. Sebab makcik kalau halaqah Quran makcik tu memang kita ada ustazah lah. Ada ustazah yang memberi tafsir. Tu kononnya dia punya main ni lah, main apa pengisian. Tapi sebelum tafsir tu makcik memang suruh seorang satu ayat baca Quran untuk cek dia punya tilawah kan. Lepas tu makcik bagilah macam 5 minit ke 10 minit makcik akan bagi fikrah lah. Fikrah Islam kan, contoh Islam yang syumul, baru makcik buat apa Islam agama kebenaran kan, kasih ayat Quran je sikit. Tapi makcik mungkin pernah cerita tak poin-poin macam kata tentang marti amal, wallahu alam, dia just trigger poin-poin konten yang tentang kata kitaran manusia hidup, adakah semata-mata kita hanya okey lepas dah habis kerja cukup, adakah kita akan sama macam manusia lain, ataupun dalam ayat Quran itu jadi kita hanya lebihan dunia kan, ayat-ayat Quran yang cerita tentang lebihan dunia tu, are we going to end walaupun 70 tahun, adakah kita masih ada, mungkin trik ayat dia wallahualam, trik yang tak tahu, mungkin ini makcik punya kelebihan kalau share pada tentang modul tajmid versi senior. Kata macam adakah aku masih berpeluang untuk beramal ketika umur 60 ke atas kepada tu. Makcik pernah lah juga buat matlamat hidup kan, matlamat hidup. Jadi maknanya tapi mungkin tak tahulah pada makcik, mungkin dia punya matlamat hidup tu dia orang Islam lah kan, mati dalam Islam kan. Tak ada lagi pada beramal untuk dakwah ni, dakwah kan. Yang kalau RA lah, kalau RA lah, tapi 01 makcik ni baru sangat. Jadi belum lagi dapat apa nama, apa tu, belum dapat tahu yang dia orang ni komit ke tidak berdakwah. Paper dakwah pun belum lagi buat kan, baru nak buat paper dakwah tu kan. Baru sekarang ni baru paper akidah je lah, baru sikit makcik masukkan akidah yang 01 ni. Tapi bagus jugalah macam 01 RA tu lah kita buat untuk beramal tu kan. Tu macam mana nak masuk kan tu, tu nak kena bagi tanggungjawab tu lah kan, bagus juga itu. Tapi so far nak ajak ke Hidayah Center, program-program tu dalam PKP ni susah sikit lah kan. Betul. Belum lagi lah. Betul. Kita itulah suka malam-malam dah, kebanyakan RA makcik ni orang tua-tua kan, jadi selalunya program online selalu malam. Ni susah sikit tapi tak boleh nak join lah kan. Betul. Saya faham. Maksudnya apa, halaqah pun buat siang selalunya. Okey, apalah. Okay, jazakallah khairan. Banyaklah. Anda doakan ada satu tim lah yang khusus yang boleh fikirkan tentang tajmid, yang boleh tentang pembincangan proses RA ke muhib ni, dapat membantu makcik lah akan datang
Untuk orang kan macam susah tak ramai kan. Banyak kena ada orang spesifik lah untuk bincangkan benda tu dengan Tolong Makcik. Okey. Okay, jazakallah khairan. Tolong Makcik kongsi. Ada soalan lain? Ana serahkan pada Nursi. Baik, jazakallah khairan kathiran kepada Akhi Amal. Satu konsen yang cukup padat dan betul-betul lah yang Ana dapat lah, dan buat satu refleksi pada diri. Jadi Ana sebagai background R&D, Ana sangat-sangat setuju kalau katakan bahawa penyelidikan dan pembangunan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk pastikan bahawa RA itu tak tepu dengan apa-apa yang kita sampaikan lah dari segi cara kaedah tarbiyah kita lah. Dan sebagai penggerak-penggerak juga, salah satu benda yang kita perlu akui adalah adanya missing link. Macam mana kita nak bawa daripada RA kepada muhib lah, bukan setakat pada golongan muda tapi sehingga kepada rakan-rakan usra Makcik Hidayat sekali lah kan. Dan itu mungkin salah satu platform yang mungkin kita perlu lihat jugalah. Dan mengenai pasti apakah incubation period untuk RA ni, dan tak semua orang sama kan. Ada yang mungkin mengambil masa yang sangat lama baru mereka akan join kita kan. Jadi moga-moga apa yang di-sharekan oleh Akhi Akmal sebentar tadi, iaitu detailnya strategi pelaksanaan operasi tajmid untuk IP Tiwangsa. Jadi semoga ini menjadi memberi satu idea kepada penggerak-penggerak semua dapat merancakkan lagi dan mencorakkan lagi gerakan tarbiyah supaya dia menjadi satu keberlangsungan dalam memastikan kejayaan Rabtul Am dan ada momentum which is niche lah yang sampaikan tadi lah, dan melahirkan RA yang ada semangat untuk perbaiki diri secara berterusan. Itu yang apa yang misalnya anda boleh rumuskan daripada as a simple summary lah daripada konsen tadi. Sekali lagi Ana ucapkan terima kasih kepada penyampai. Terima kasih. Dengan itu rasanya sampai sini saja sesi kita pada kali ini. Jadi dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insyaAllah.